Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita bersambung lagi insya-Allah dalam pelajaran sirah, pendidikan sirah darjah 5. Pada minggu yang lalu kita telah menghabiskan pelajaran yang pertama, iaitu tentang perjanjian Hudaibiyah, sebab-sebabnya berlaku perjanjian Hudaibiyah, kemudian isi perjanjian Hudaibiyah, kesan dia, kemudian apakah hikmah dia perjanjian Hudaibiyah, kemudian kesimpulan daripada perjanjian Hudaibiyah. Kemudian kita telah juga masuk pada pelajaran yang kedua, iaitu pembukaan Mekah, iaitu apabila puak musyrikin Quraisy Mekah telah melanggar perjanjian Hudaibiyah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun terus untuk pergi ke Mekah untuk membuka Mekah, walaupun Abu Sufyan telah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengendahkannya. Jadi kita sudah lihat di situ, iaitu pada 16 Ramadan tersebut, 8 Hijrah, Rasulullah telah mengumpulkan 10,000 orang tentera Islam di Damar Zahran. Kemudian Abu Sufyan mengintip Nabi, apakah yang Nabi buat. Kemudian Abu Sufyan telah ditangkap, lalu dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengapa-apakan Abu Sufyan. Cuma Rasulullah SAW berkata, sesiapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia akan selamat. Siapa yang menutup pintu rumahnya, dia akan selamat. Siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram, dia akan selamat. Apabila mendengar perkataan ini, tersentak Abu Sufyan kerana Rasulullah menyebut namanya. Jadi di situ dengan cara tidak langsung telah melembutkan hati Abu Sufyan untuk menerima Islam. Jadi Rasulullah SAW untuk hari ini telah membagikan kepada 4 bahagian pasukan gerakan tentera Islam ketika memasuki kota Mekah. Yang pertama sekali iaitu kumpulan yang diketuai oleh Zubair bin Al-Awwam. Kemudian kumpulan yang kedua iaitu yang diketuai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu telah masuk daripada Wadi Fatimah. Kemudian kumpulan yang ketiga iaitu diketuai oleh Sa'ad bin Ubaid dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu telah masuk daripada arah Jeddah Barat. Dan kumpulan yang keempat, kumpulan diketuai oleh Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu daripada Yaman Selatan, daripada arah bawah. Jadi 10,000 orang ini telah Rasulullah bagikan kepada 4 pasukan, dan Abu Sufyan melihatkannya dan lalu terasa gentar kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai kekuatan yang amat hebat, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengapa-apakannya, melainkan meletakkan senjatanya ke dalam sarungnya. Melainkan jika ada tentangan, lalu akan berlakulah pertentangan. Kaum musyrikin Mekah hanya mampu melihat saja apa yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita ke belakang. Ketika memasuki kota Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan penuh tawaduk dan merendah diri. Baginda merasai nikmat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan baginda pernah diusir dari tanah kelahirannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak putus-putus membaca surah Al-Fath yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaik wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran aziza. Yang ayat surah Al-Fath, ayat daripada 1 hingga 3. Artinya, sesungguhnya kami telah membuka bagi perjuanganmu wahai Muhammad satu jalan yang jelas, kemenangan yang dengan sebabnya Allah mengampunkan segala silapmu yang telah lalu dan terkemudian, dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu, serta menambahkanmu hidayah ke jalan yang lurus dalam mengembangkan Islam dan melaksanakan hukum-hukumnya. Dan dengan sebabnya Allah memberikanmu pertolongan, iaitu untuk mencapai kejayaan dengan sepenuh-penuh dan sehandal-handal pertolongan yang tidak ada tolak bandingnya. Baik, ini Nabi baca surah Al-Fatah ayat 1 hingga 3, iaitu tentang perjuangan Rasulullah SAW
yang mana Allah Ta'ala telah menjanjikan akan memberikan kemenangan kepadanya. Kemudian kita lihat apakah yang Rasulullah lakukan apabila telah memasuki kota Mekah. Beberapa perkara yang dilakukan oleh baginda ketika memasuki Masjidil Haram, antaranya baginda melakukan tawaf sambil membaca surah Al-Isra ayat 81. Ini yang pertama. Rasulullah masuk kota Mekah saja terus melakukan tawaf. Kenapa Rasulullah tawaf? Rasulullah tawaf, Rasulullah sa'i untuk menunjukkan yang sebenarnya dia memang kuat dan cergas untuk menjadi orang Islam yang hebat. Kerana terdapat dakwaan yang kononnya orang yang mengikuti Rasulullah SAW orangnya lemah. Jadi Nabi tak perlu kata apa-apa, terus saja Nabi masuk ke kota Makkah, lalu Nabi terus melakukan tawaf. Wa kul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Artinya, dan katakanlah telah datang kebenaran Islam dan hilang lenyaplah perkara yang salah, kufur dan syirik. Sesungguhnya yang salah itu sememangnya perkara yang tetap lenyap. Terus yang kedua, memusnahkan berhala yang terdapat di sekeliling Kaabah. Sebenarnya ada beberapa berhala yang di dalam berhala tersebut mempunyai orang yang duduk di dalamnya. Orang tu tukang jawab soalan bagi orang yang menyembah berhala-berhala tersebut. Baik, yang ketiga, mencium Hajarul Aswad, mencium batu hitam. 4. Memerintahkan para sahabat memadamkan lukisan yang terdapat dalam Kaabah dengan air Zam-Zam. Kelima, Rasulullah SAW solat di dalam Kaabah. Kalau solat dalam Kaabah ni kiblatnya di mana? Jawapannya di mana-mana saja, ya. 6. Meminta Bilal melaungkan azan di atas Kaabah. Panjat Kaabah tu, laungkan azan di situ. 7. Rasulullah SAW berdiri di pintu Kaabah memberikan khutbah umum kepada penduduk Mekah. Sikap Rasulullah SAW amat memeranjatkan musyrikin dan penduduk Mekah. Mereka menyangka Rasulullah SAW akan membunuh mereka kerana sikap buruk mereka suatu masa dahulu. Yang buruk ni siapa? Orang musyrikin. Tetapi Rasulullah SAW telah mempamerkan kasih sayang baginda melalui ucapannya di pintu Kaabah. Baginda memaafkan kesalahan mereka dan berdamai. Sikap baginda telah membuka mata musyrikin dan penduduk Mekah. Dengan itu, mereka melafazkan bai'ah. Bai'ah ni sumpah. Dan menyatakan keislaman mereka kepada Rasulullah SAW. Terdapat beberapa pembesar Quraisy yang telah memeluk agama Islam. Antaranya ialah yang pertama, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. 2. Ikrimah binti Abu Jahal. Ini anak Abu Jahal. 3. Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. 4. Safran bin Umayyah. 5. Habar bin Al-Aswad. Jadi, oleh kerana masyarakat Quraisy telah melihat tentang kehebatan Rasulullah, pembesarnya masuk Islam dan kemudian seluruh penduduk Mekah pun tertarik dengan Islam, lalu mereka pun memeluk agama Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Surah Al-Hujurat ayat ke-13. Artinya, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan. Dan kami telah menjadikan kamu berbagai-bagai bangsa dan suku puak, supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa antara kamu, bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan amalan kamu. Ini dalam khutbah Rasulullah SAW pada hari pembukaan kota Mekah. Rasulullah membacakan surah Al-Hujurat ni ayat ke-13, ya, iaitu tentang tiada siapa yang lebih mulia melainkan mereka yang bertakwa kepada Allah sahaja. Jadi untuk hari ini pembelajaran sirah kita sampai tahap itu saja, iaitu apa yang kita belajar pada hari ini, iaitu kita lihat balik semula. Yang pertama sekali iaitu Rasulullah SAW telah berkumpul di Dammaruz Zahran
dengan seramai 10,000 orang pada 16 Ramadan 8 Hijrah. Kemudian diintai oleh Abu Sufyan. Kemudian Abu Sufyan pun ditangkap. Kemudian Rasulullah SAW memberikan kedamaian kepada Abu Sufyan, kedamaian kepada orang yang menutup pintu rumahnya, kedamaian orang yang duduk dalam Masjidil Haram. Masjidil Haram ni kawasan Makkah tu. Kemudian Rasulullah membahagikan pasukan yang masuk ke dalam kota Makkah kepada 4 bahagian. Kemudian Rasulullah membacakan surah Al-Fathu. Kemudian apakah yang baginda lakukan ketika masuk ke dalam kota Mekah? 1. Rasulullah tawaf. 2. Memusnahkan berhala. 3. Mencium Hajarul Aswad. 4. Memerintahkan para sahabat memadamkan lukisan. 5. Rasulullah solat dalam Kaabah. Ambil 5 saja. Kemudian yang seterusnya, pembesar-pembesar musyrikin Mekah pun masuk Islam. Antaranya adalah Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Yang kedua, Ikrimah bin Abi Jahal. Kemudian Rasulullah berkhutbah. Dalam khutbah tersebut, Rasulullah menyatakan bahawa semulia-mulia di antara manusia adalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan berakhirnya, saya harapkan semoga ia bermanfaat kepada kita bersama. InsyaAllah kita bersambung lagi pada pelajaran yang ketiga. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih.